Okay. Okay, in one experiment, the measurement has been conducted to obtain the characteristic of the Thomson discharge in SF6 gases with constant electric field. The result is shown in table 1. Calculate the value of the first ionization coefficient, which is alpha, and second ionization coefficient, which is gamma. Okay, kita dah pun belajar chapter 1, 2, 3 and 4. So, ada ke yang boleh agak question 1 ni under which chapter? Siapa boleh teka? Ada pun siapa yang dah study? Chapter 2. Okay, chapter 2. Okay, cuba tengok chapter 2, okay. Chapter 2. So, kalau tengok di sini, first, sekejap ya. Okay, ini adalah formula untuk first coefficient iaitu alpha. So formula dia adalah I equals to I naught exponent alpha D. Di mana I naught is initial current and D is gap spacing ataupun distance unit in cm. So ini adalah untuk first coefficient ataupun untuk determine alpha. And kita juga ada second ionization coefficient iaitu gamma. So kita boleh guna formula ini 2.5. So ini adalah I ni. I equals to I naught. I naught is initial current. D is gap spacing, gamma second coefficient. Yang ni yang kita nak cari. And D is gap spacing. Okay, kita cuba try buat, okay. Untuk question 1. Ada siapa yang dah try? Okay, cuba keluarkan. Okay, baca. Dapat soalan test nanti, cuba bertenang, cuba baca dulu betul-betul. Okay, table 1 gap spacing dalam unit cm. Okay, kita ada 0.1 sampai 1.2. Yang di bawah adalah discharge current, iaitu current unit in picoampere. Kita start from 6.8 picoampere to 1388 picoampere. So cara dia yang pertama adalah kita guna first coefficient formula tadi yang saya tunjuk tadi. So bolehlah kita buat I equals to I naught exponent alpha D. So di sini kita wakilkan dia sebagai, kita boleh guna ini adalah D1. Okay, katakanlah enter in. Okay. Kita boleh katakan D1 equals to 0.1 cm and I1 equals to 6.8 picoampere and D2 equals to 0.2 cm and I2 equals to 9.4 picoampere. So daripada sini kita masukkan dalam formula ini. Formula ini. Okay, masukkan je lah. Okay, I is, kita besarkan. Okay, 6.8 pico equals to I naught. Initial current kita tak tahu. So exponent alpha pun tak tahu. D kita tahu 0.1. So 0.1 alpha. So kita wakilkan ini sebagai first equation. And yang kedua kita ambil I2 9.4 pico equals to I naught epsilon
Okay, D di sini adalah 0.2 and alpha. Okay, boleh ke setakat ni? Boleh. Okay, saya Boleh, proceed. So, macam mana? Okay, kamu pay attention 100% dalam tutorial ni. InsyaAllah boleh jawab test. Okay, cuba fokus betul-betul. Walaupun awak banyak benda yang dalam kepala perlu fikir, cuba gunakan 1 jam yang bernilai ni, fokus betul-betul. Okay, then macam mana kita nak cancel out I0? Any ideas macam mana kita nak cancel out I0? Divide. Yes, boleh divide 2, divide by 1. So, divide je lah. Okay, I0 exponent 6.8 pico equals to I0 exponent 0.1 alpha. So ini kita boleh cancel out. Kita akan dapat lah. Ni ada 1.382. Lepas tu, sebenarnya kalau divide macam mana ni exponent ni? Dia jadi apa kalau divide? Tolak. Tolak 0.1 alpha. So kita akan dapat macam ni lah. 1.382 equals to exponent 0.1 alpha. So macam mana kita nak solvekan dapatkan alpha? Any ideas? Oh. Any ideas macam mana nak dapatkan alpha bila ada exponent? Okay, kita kena guna ln, okay? Yes, log pun boleh. Ln lah. Ln kan dia akan hilang lah. So, akan dapat 1324 equals to 0.1 alpha. So, alpha dapat berapa? .24. Okay, ambil 3 decimal places, okay. 3.235. Unit untuk alpha adalah per cm. Sebab kita daripada table tu cm, okay. So, ambil. So, settle. Ini adalah untuk alpha, iaitu menjawab kepada soalan first ionization coefficient. Kita tengok balik soalan kita. First ionization coefficient kalau baca kat atas tu. So dah menjawab untuk alpha. So sekarang kita nak kira berapa nilai untuk gamma, iaitu second ionization coefficient. So kalau untuk gamma kena guna second coefficient formula yang saya tunjuk tadi di chapter 2. So, okay, kita guna formula yang panjang tu, I equals to I0 exponent alpha D over 1 minus gamma exponent alpha D minus 1. Okay, ini adalah formula untuk second coefficient. Okay, tengok betul-betul nanti nak buat test ni. Okay, berhati-hati. Satu tu awak kena solvekan dulu exponent alpha D, and then baru minus dengan 1. Okay, selalu student akan salah di situ. Okay, hati-hati cara baca formula tu perlu faham. Okay, so kita cari, kita guna dua point kita tadi. So, kita guna point 1 and 2 tadi. So, I1 kita adalah 6.8 pico.
equals to I naught. Masukkan sama saja step dia. Okay, alpha dah tahu, masukkan 3.235. And then D, berapa D kita? Berapa D kita kat sini? Ada yang follow saya? 0.1. Yes. 0.1. 0.1. Yes, okay, focus. Okay, 0.1 and then divide by 1 minus gamma. Exponent alpha kita dah dapat 3.235 and then D pun 0.1 minus 1. Hati-hati dengan 1 tu. 1. Then baru tutup kurungan. Okay, solvekan semua ni. So 6.8 pico. Nanti kalau waktu test awak tulis lah step by step. Setiap step tu ada markah tau. Walaupun awak boleh guna kalkulator terus. Yang ni saya harap awak boleh guna kalkulator, okay? Ni cara guna kalkulator, tekan kalkulator, saya harap faham lah. Okay, mula-mula awak darab dulu 3.235 ni times dengan 0.1 and then awak tekanlah exponent answer, dapatlah. So kita akan dapat 1.382 I naught over 1 minus gamma. So solve, cuba solve yang ni. Cuba solve X ni. Dapat berapa? Saya nak tengok awak pandai tak guna kalkulator. Dapat berapa value untuk X tu? 0.382. Yes. Okay, kalau siapa-siapa kawan-kawan yang tak boleh kira boleh tanya Alif, okay? Alif tolong kawan-kawan yang tak Okay, nampak. Alif. 0.382. Okay, so yang kita darab bersilang, kita nak dapatkan kita tak boleh nak solve ni. Kita ada dua pemalar di sini. So kita cuba darab bersilang dia. So kita akan dapat 1.382 I naught. So 6.8 pico minus 2.598 pico gamma. So kita ada dua pemalar yang tak tahu di sini. Okay, lepas tu awak susunlah dia sebab kita perlu guna kalkulator. Susun dia 1.382 I naught. So yang ni perlu bawa ke sini lah. Plus 2.598 pico gamma equals to 6.8 pico. Ni kita rename dia sebagai equation number 3. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh. Okay, kita laju sikit. Nanti kita buat untuk I1. Sekarang kita buat untuk I2. Kita nak solve dia, kita perlu guna dua point. Tadi point yang pertama ni kita guna point yang kedua. Okay, kita guna formula ini. Awak repeat prosedur ataupun step yang sama guna tapi value point number 2. So I kita adalah 9.4 pico. Equals to I naught epsilon alpha dah dapat 3.235. Okay, D, berapa D kita yang ni? 0.2. 0.2, okay. And then divide by 1 minus gamma epsilon 3.235 times 0.2 and then minus 1. Benda yang sama, solvekan. Konsep yang sama kalau awak perasan. Awak akan dapat 1.91 I naught. 1 minus, okay, berapa gamma dapat kat sini? Cuba solvekan X prime ni. Dapat berapa? 0.910.
0.91. Yang lain okey ke? Okay, then darab bersilang dia. Darab bersilang dia akan dapatlah 1.91 I0. Saya assume yang lain pun okey, okey. Mungkin kadang-kadang setengah orang tak sama. Dia nak privacy, tak nak cakap dulu diam. Okay, saya respect apa saja. Yang pentingnya awak boleh score test boleh. Okay. So, susun bagi dia cantik dalam persamaan serentak. So, yang ni bawa ke sini plus 8.554 equal gamma equals to 9.4 pico. So, kita wakilkan dia sebagai equation number 4. And then kita dah ada equation number 3 and equation number 4. Macam mana kita nak solve dia? Kita nak dapatkan gamma. Macam mana kita nak solve dia? Kita ada dua pemalar di sini. So awak perlu guna calculator lah. By using calculator. So cubalah guna equation dalam calculator tu. Ambil tu unknown. So boleh dapat lah. Mula-mula X tu yang first kali awak buat tu dia adalah diwakilkan sebagai I0 lah. Ni yang first ni. So awak akan dapat I0 dulu. Then awak akan dapat Y. Y tu sebagai gamma lah. Okay, cuba dapat I0 dapat berapa? Cuba kira. Tekan calculator. Ambil mod. And then tekan lagi sampai dapat equation. And then select 1. And then unknown. Select 2. So A1 masukkan masukkan yang ni dulu. A2 yang ni. Ni A1. Ni B1. Ni C1. And then masukkan A2, B2 and C2. So dapatlah jawapan dia. Ada siapa yang dapat kira? I0 dapat berapa? Ada dapat kira antara 35 orang ni? Ada siapa yang berjaya kira? Untuk I0 dapat berapa? I0? 4.919. 919, okay. Lepas tu yang ni picoampere. Untuk gamma? Gamma dapat sekejap Wan. Okay, yang lain cuba kira. Gamma 4.082 exponent negative 4. Saya dapat 4.082 exponent negative 4. Okay, dapatlah jawapan. So dapatlah full mark, boleh? Boleh kalau soalan lebih kurang macam ni. Tapi dia taklah macam se-GB macam ni. Dia lari setempat. Awak kena fikir sikit ke? Mungkin unit dia ke? Okay ke? Question 1? Kita move to Gamma unit apa Wan? Okay, gamma tak ada unit. Gamma tak ada unit ke? Saya harap semua orang boleh faham question 1. Kalau siapa yang masih samar-samar boleh tengok balik video saya ni, nanti saya record.
dan upload di Google Classroom. Dan kalau lah masih tak faham boleh tanya kawan, minta pertolongan cepat, okay? Sebab hari Jumaat ada test. So jangan jangan sebab sekarang masa suntuk awak kena smart, jadi smart student, okay? Okay, untuk question 2, sebenarnya dia suruh plot graph. So, plot graph ln I vs D. Okay, determine the initial current I0 and calculate the value of the Townsend primary. Okay, Townsend's primary tu simbol dia apa? Alpha, okay? Alpha, macam soalan satu tadi. Okay, first ionization coefficient alpha. So yang ni untuk question 2 adalah Townsend primary. So dia suruh kamu cari alpha and secondary ionization coefficient gamma. Cuma yang ni dia kena guna graph. So saya susah nak buat kat sini, kena guna graph. Nanti insyaAllah lepas habis kelas tutorial ni saya akan record. Saya akan record sebab dia nak senang, mungkin saya akan lukis dan saya akan record guna phone saya lah, upload nanti, okay? So kita skip dulu question 2. Kita move to, okay, question 3. Okay, untuk question 3, if the breakdown criterion in gases is given as gamma exponent alpha D minus 1 equals to 1, show that the relationship between V and PD is F2 V over PD exponent PD blah 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 equals to 1. So dia suruh kamu prove. Okay, question 3 ni dia suruh kamu prove. Selain question 3 ni adalah juga under chapter 2. Okay, cuba kita tengok balik chapter 2 kita. Chapter 2. Okay. Ini adalah under topik Paschen law. Okay, cuba tengok. Paschen law. Okay. Okay, ni okay. So breakdown criterion kita ada gamma equals to exponent alpha D minus 1 equals to 1. So di sini juga kita ada function of E over P. So kita ada 3 di sini, 3 benda penting. Yang ni F tau, F. Okay, kita ada yang ni. Ada gamma equals to F2 times E over P. And kita juga ada E equals to V per D. So untuk menjawab soalan ni kita perlu ketiga-tiga formula ini. Barulah kita boleh solve. So dia tak bagi, so kalau siapa yang boleh hafal dapatlah markah untuk soalan ni. Okay, kita masukkan. Cuba menjawab question 3. Okay, question 3. So kita tadi kita ada alpha over P equals to F1 E per P. Kita juga ada gamma equals to F2 E per P. Dan kita juga ada E equals to V per D. So 3 benda ni penting untuk solve soalan proven ni. Soalan proof ni, okay. So first kali kita let's say saya ambil 1. Kita wakilkan sebagai 1, 2, 3. So saya ambil from 1 dulu. Okay. From 1. So kita cuba dapatkan alpha. Alpha dia berapa? So
daripada 1, so alpha equals to Pf1 E per P. Okay, disebabkan dalam soalan disebabkan dalam soalan dia adalah alpha D, eksponen alpha D. So kita kena times dengan D. So awak pun alpha D di sini. So di sini pun akan jadi PD. Awak times dengan D, okay? Times dengan D. PD F1 E per P. Okay, and then apa-apa yang value kalau nampak E ni kita kena convert V over D. So convert je lah. Alpha D equals to PDF1. E adalah equals to V over D. Okay, V over D. So ada P di sini, letak je P. Okay, faham ke tak? Tak apalah, nanti awak faham. Boleh tengok balik, okay? Senang saja ni. Okay, ni kita wakilkan sebagai alpha D. So bolehlah nanti kita nak substitute dia. Okay, dapat. Okay, untuk gamma pula. Gamma adalah from 2. Okay, from 2. Okay. Gamma equals to F2 E per P. Salin balik daripada ni yang diberi nombor 2 ni. Awak copy, paste. And then kita perlu gantikan E tu sebagai V over D. So masukkan je lah. Gamma equals to F2 E adalah V per D. So ada P, letak je P. So ini adalah untuk gamma. Ni adalah untuk alpha D, ni adalah untuk gamma. Okay. And then substitute alpha D and gamma in Y exponent alpha D minus 1 equals to 1. Sebab dia suruh proof. Dia dah bagi jawapan di situ, kita okay, in gamma daripada soalan tu. Exponent alpha D minus 1 equals to 1. So masukkan je lah. Kalau gamma, gantilah gamma. Gamma adalah F2 V per PD. Epsilon alpha D adalah PDF1 ni alpha D times V over PD. V over PD. Then minus 1 untuk kurungan equals to 1. So proven lah. Kan dia tanya kat sini. Show that the relationship between V and PD is F2 V over PD times E PD F1 times V per PD minus 1 equals to 1. So proven lah. Boleh ke buat soal, kalau saya bagi dalam test boleh jawab tak yang ni? Cuma awak kena tahu yang tiga-tiga yang formula yang atas ni. Question law yang atas ni. Tiga-tiga ni awak play with this equation dapatlah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh, insyaAllah. Boleh. Okay, awak kena cuba, okay? Jangan tengok saja, awak kena experience tu. Awak kena experience macam mana nak masukkan dia, macam mana nak tukar dia, macam mana. Okay, saya harap awak cubalah ya. Okay, dan question number 3. Untuk teori boleh jawab sendiri, semua ada dalam notes. And then kita move to question 9. Okay, question 9 ni rasa-rasa dalam chapter mana? Berapa soalan calculation puan? Okay, sebenarnya soalan calculation belum, saya tengah vetting, belum finalize lagi. So saya tak boleh jawab lagi. Tapi mungkin dia ada 2 soalan. Satu teori tu confirm dah.
satu teori dah confirm. Okay, untuk calculation mungkin 2 ataupun 3. Kat saya dah buat dah, cuma tunggu panel sama ada dia orang finalize ataupun tak tu, tunggu keputusan daripada panel. Nanti saya akan update from time to time, okay? And then kita try buat question 9. Saya harap kamu boleh faham question 3. Okay, kita move to question 9. Awak buatlah semua tutorial ni. Semua contoh-contoh dalam lecture note semua buat. InsyaAllah boleh jawab. Cuma kena guna IQ sikit je. Mungkin tukar unit ke. Macam tu lah. Sikit je, dia taklah straight to the point sangat. Okay, untuk question 9, ini adalah dalam chapter 3 kalau siapa perasan. Okay, dia punya keyword, kenapa saya kata dia chapter 3? Ada siapa boleh bagi tahu kenapa dia question 9 ni under chapter 3? Apa keyword dia di sini? Ada siapa perasan? Apa keyword dia? Breakdown. Breakdown semua ada. Breakdown semua ada. Chapter 2, 3, 4 semua breakdown. So di sini dia punya keyword adalah transformer oil. Transformer oil. Oil ni adalah under Liquid. liquid lah. Yes. So kalau perasan chapter 3, kita tengok chapter 3. Sekejap. Chapter 3. Yeah. Saya tengok. Okay, kita ada gap spacing and juga breakdown. So ada calculation di sini. Okay, ada example walaupun dalam formula dia tak ada di subtopik tapi dia ada dalam example kalau perasan. Okay, dalam slide 22. So kita ada gap spacing and voltage breakdown. So dia punya formula dia adalah seperti ini. V equals to KDN. Di mana V adalah voltage, breakdown voltage, and D adalah gap spacing. So N dengan K, N dan K tu perlu kita cari. So kita tengok di sini. Cuma untuk question ni ataupun dalam chapter 3 under topik ni, kamu berhati-hati untuk pilih point tu. Dia tak sama macam chapter 1, awak boleh ambil point 1, point 2. Untuk question 3 ni, bila ada gap spacing macam ni, kamu kena ada jarak dia. Okay, kita tengok di sini. Kita cuba tengok. Okay. Okay, question 9. Okay, tengok di sini. So, awak perlu ambil, dia ada pasangan dia. Ini adalah, macam mana saya nak tulis satu ni. N ke? Delete lah. Okay, saya. Okay, sekejap ya.
Okay. Untuk question 9. So ini adalah first point. First point. Apa saya tak boleh tulis ni? Oh sebab ada notes tu ya. Macam mana yang nak tulis, saya nak buang ni. Okay. Tak apalah, awak imagine lah. Untuk 3 spacing, itu adalah first point. Dan 6mm adalah second point. And 9 is third point. So kita perlu ambil dia dengan pasangan. Untuk first point, kita pasangan dia adalah 9mm. First dengan third. Maksudnya ganjil dengan ganjil. Point ganjil dengan ganjil dan genap dengan genap. Dan untuk yang betulnya dia kena selang-seli. Boleh faham ke? Boleh doktor. Puan, Okay, thank you. Ya. contoh yang ni kan hari tu Puan ada buat satu kan? Ya, Masa betul. kelas. Ya. Okay. Tak, saya nak confirm balik je Puan. Ya, betul. Dalam kelas Megasweren. Ni sama je dalam kelas macam ni. So, cuba tengok balik. So, saya ambil pasangan dia, okay? Okay, yang first point tu dengan saya compare dengan third point. Yang second point saya compare dengan fourth point. Awak kena compare pasangan dia, kena selang kat tengah-tengah tu. Yang ni dia tak sama dengan first coefficient ionization tadi, yang Cikgu tu kita ambil terus. Point pertama, point kedua kita ambil terus. Yang ni awak kena selang dia kat tengah tu. Kat tengah tu kena ada gap. Farah, awak boleh faham lah, kita try buat, okay? Try buat example dia di sini. Okay, sekejap ni first. Tak boleh tulis lah, kenapa ni? Okay. Okay, kalau di sini untuk question 9, kita perlu guna formula V equals to KDN. Okay, baca soalan dulu. Dia suruh buat apa ni? Okay, in one experiment for determining the breakdown strength of transformer oil, the following data was obtained and shown in table 3. Derive a mathematical equation to relate the gap spacing and the apply voltage for the oil. So, kamu kena derive mathematical equation. Okay, nampak bunyi macam gempaknya tapi tak ada apa-apa pun kalau awak faham. Awak cuma perlu cari K berapa, N berapa. Itu saja. Okay, cara dia pertama. Okay, kita wakilkan V1 equals to 68 kV. And D1 equals to 3 mm. And V3, okay, kita compare kena ada silang, ada ikut pasangan dia macam saya kata tadi. And D3 equals to 9 mm. Kalau dalam test awak compare 3 dengan 3 dengan 6, salah tau method awak tu. Awak kena tengok betul-betul walaupun senang, okay. Cara compare, cara awak pilih point tu, awak kena tengok. Untuk chapter 3 tu dia special sikit. Okay, nanti tengok balik, okay. Okay, V1 68 kV and D1 3 mm. And then kita compare dengan V3. V3 is 190 kV and D3 is 9 mm. Okay, masukkan dalam formula ini. Okay, masukkan V1 dulu. So, saya besarkan. Okay, V equals to 68K equals to K. D adalah 3. N kita tak tahu. Letak macam tu. Ini adalah kita wakilkan dia sebagai equation 1. And then kita masuk pula untuk point yang ketiga. So, V adalah 190K. Okay, jangan lupa K, okay. Apa-apa unit awak letak. Kalau tak letak unit, nanti awak kira masuk dalam kalkulator salah. Teman-teman yang ada equation
Kita masukkan. Yang tadi piko, jangan waktu awak calculate, awak tinggalkan piko tu. Beza tau. Piko tu adalah times negatif 12. So kalau tak letak tu, beza lah awak punya answer nanti. Then 9 and ni ada 2. So konsep yang sama, saya okey, jangan keliru. Ini adalah kilo, ini adalah K, constant, okey. Okey, kalau takut keliru, awak tulis KV. Tak keliru dah. Ini kita nak dapatkan, kita nak yang mana boleh cancel out. So 2 divide by 1. Konsep kalau awak perasan, konsep dia sama saja. 68 kV lepas tu K 3. Yang ni kita boleh cancel out. So yang ni awak akan dapat lah 2.794. Okay, yang ni dapat berapa? Awak kira yang ni. Bahagi macam biasa lah ya. 3n. So macam mana nak dapat n? Apply log lah. Log 2.794. Okay, divide by log 3. Dapatlah. Berapa nilai n? Siapa dapat? 0.935. Okay, thank you. 0.935. So, okay, ini kita wakilkan dia sebagai N1. Okay, kita buat satu point yang ketiga tu. Okay, cuba buat point yang ketiga. Okay, jap. Sebelum tu, ini N1. Kita boleh dapatkan K dengan syarat kita substitute N1 equals to 0.935. Dalam mana awak nak substitute, dalam mana? Dalam ni lah. 1 ke 2 ke, awak pilih lah. Tapi better saya suggest awak ambil yang 1 lah. Senang nanti saya nak marking kan. Semua orang buat sama step tapi sama je. Okay, in 1. So 68. Okay, tengoklah. 68 kV equals to K 3N. Dia punya ni number 1 dia ni. Ni equation 1. Ke masukkan 68 kV equals to K 3 power of 0.935. So awak boleh dapat K lah. Berapa K? Boleh kira tak? Kira biasa saja. Boleh kira? 24.344 kilo. Yes, betul. So kita akan buat 24.344. Awak buat macam ni lah. Tak payah buat kilo. Times 0.3. Macam tu. Kalau siapa buat kilo pun saya terima je. Benda yang sama, okay? Tapi lagi smart nak buat macam ni lah. Sebab K tak ada unit. Okay, dan kita dah dapat. Ini kita wakilkan sebagai K2. Tadi N1 and K1, sorry, K1. Tadi dah N1 ni K1 lah. Sekejap tu cantik. K1. And then kita guna point yang ketiga tadi dalam formula yang sama. Okay, yang ni kita dah compare first point and third point. And then kita kena compare pula second point and fourth point. So kita dapat V2 equals to 140 kV. D2 is 6 mm. Okay, awak boleh tengok di sini. Ni, sini. And V4, tak apa kita buat dulu, nanti awak kalau tak faham boleh balik tengok balik, okay. V4 equals to 255 kV. D4 is 12 mm.
So masukkan dalam formula tadi. So V2142 kV equals to K. D is 6 power of N. Kita wakilkan sebagai third equation. And 255 kV untuk point yang keempat. So K 12 N. So kita wakilkan dia sebagai fourth equation. So cara sama kita nak cancel outkan kita punya motif utama kita ataupun objektif utama kita adalah untuk cancel out K. So awak perlu divide 4 divided by 3. 255 kV equals to K 12 power of N over 140 kV equals to K 6 power of N. So cancel out. So yang ni awak boleh dapat lah 1.821 equals to, ni awak bahagi biasa 2N. So nak dapatkan N awak perlu guna log lah. Log 1.821 over log 2. Dapat lah. Okay. Ini sebagai N berapa? Kita nak rename ni sebagai N berapa? N2 Berapa dapat N2? Ada siapa dapat? 0.865 Yes, 0.864. Tak apalah, lebih kurang lah. Saya tengok. Awak tolong buat. Okay, dah dapat N2 macam mana? Konsep dia step yang sama. Awak kena substitute lah. Awak nak dapat K2 pula kan. Sub N2 equals to 0.864 in equation mana? Okay, saya recommend awak ambil equation yang paling atas. Okay, equation 3. Masukkan. Senang saja kan? Risiko A saya rasa ni. Masukkan. Okay. 0.864. So kita dapatkan K. Konsep yang sama awak bertenang okay? Dan test ni bertenang cuba buat. Sebab tu saya nak awak boleh berdikari. Jangan tengok kawan sebelah pun tak boleh percaya kadang betul ke tak dia buat tu. Awak kena berdikari buat sendiri. Okay, 6 power of 0.864. Awak dapatlah K awak tu. Berapa dapat K? Ada siapa dapat? 29.771 772 ke 2. Okay, ni sebagai K2 lah. K2 lah. Okay. Okay, soalan cuba tengok balik. Soalan dia nak kamu cari. Wan, belakang tu ada K, Wan. Betul kan? Yes? Yes? 9.771 K. 10 to the power of 3. Ya ke? Tak adalah. Saya tak dapat K pun. Ya ke? K pun. Ya. Ada K lah, Saya Wan. tak ada. Ada K ya? Sebab dia 140 K. Ya, betul. Sekejap. Ya, ada K. Okay. So, tengok soalan balik. Soalan suruh kamu cari derive a mathematical equation. So, awak dah dapat K1. Awak dah dapat N1, K1, N2, and K2. Macam mana kita nak dapat mathematical equation tu? So, awak perlu cari average lah. And average equals to N1 plus N2 divide by 2 dapat berapa? And K average equals to K1 plus K2 over 2 dapat berapa? So, susun value yang awak dapat ni dalam formula V equals to KDN. Okay, cuba dapatkan N average berapa? Dalam test, awak jangan tulis shortcut macam ni lah. Awak kena tulis lah N1 tu berapa tau. Macam N1 0.935 plus N2 is 0.8 bla bla bla. Kena tulis macam tu tau. Ada markah semua tu. Okay, berapa N average? Ada siapa kira?
0.899. Okay, 899 ya, 0.899. Okay, kita ambil lah 899. Untuk K average, awak jangan pening tau ni, saya tulis. Nanti pening pula ni and average. Ni yang ni. Okay, yang ni. Berapa K average? Kira K average. This is 6.731. 26. 26 ya. Ada lagi jawapan lain? Okay, saya dapat 27. 27.059 kilo. Tak apalah, saya ambil jawapan saya. Tak apa, lebih kurang saya terima, okay. Yang penting jangan kira awak betul. So, susunlah. V equals to K. K adalah 27.045. D adalah D. N, masukkan N average kita. 0.899. Okay, dapatlah full mark. Senang kan? Boleh ke? Tengok soalan je, kita tengok. Takutnya nak jawab je. Tapi sebenarnya tak susah mana pun. Yang pentingnya step awak tu betul. Okay, dan question number 9. Saya harap semua orang faham. Saya harap ladies pun faham, okay? Kawan-kawan yang faham tolong ajar sekejap ya. Muslimah kita semua. Okay, and then kita move to question 10. Okay, question 10 ni under chapter mana? 4. Chapter 4, okay? Okay, kenapa awak boleh kata chapter 4? Any keyword kat sini? Ada ke keyword dia? Keyword apa kat sini? Kita boleh katakan dia under chapter 4. So kita dah belajar 4 chapter. Breakdown kita ada 3 jenis. So chapter 2, 3, 4 semua awak perlu tahulah kat mana formula dia tu terletak kat mana, okay? Okay, smart student dia kena bukan hanya study saja, dia kena fahamkan, okay? Okay, kalau tengok di sini kita nampak keyword dia solid. Solid, okay? Solid dielectric. So di sini under chapter 4 lah. Kita belajar gas, chapter 2. Second liquid, kalau tak salah saya. And third adalah solid. And then ini adalah intrinsic breakdown. Okay, baca soalan. In an experiment to investigate the effect of partial discharge, a solid dielectric specimen of dielectric constant 4.7. So dielectric constant adalah epsilon R. Shown in below has an interval void of thickness. Okay, void. Di tengah-tengah tu dia ada lubang udara dia. Di mana ketebalan dia ataupun thickness dia adalah 1.2 mm. Okay, this specimen is 15 mm thick. Dia punya tebal dia adalah 15 mm. Panjang dia semua tu. Di tengah-tengah tu awak cuba imagine, okay, ada lubang udara. Is subjected to a voltage of 90 kV RMS if the void is filled with a gas that has a breakdown strength of 70 kV peak per cm. Calculate the voltage at which an interval discharge can occur. Okay, ini under chapter 4. Jadi kita tengok chapter 4. Chapter 4. Chapter 4 saya. Okay, chapter 4. Okay, tengok di sini. Okay, dia under bila ada void di tengah-tengah tu, dia under subtopik intrinsic breakdown. So, kita bolehlah guna formula ini. V1 equals to V D1 over D1 plus epsilon naught epsilon
D2. So kat sini yang benda yang paling penting kamu perlu tahu, epsilon naught ni boleh tekan kalkulator. Okay, tekan kalkulator. Epsilon 1 ni asalnya adalah epsilon naught epsilon R. So boleh dapatkan lah. Okay, D adalah distance dia. Okay, and kita perlu tahu juga D1 and D2. Okay, kita tengok sini. Soalan tadi. Okay, ini adalah D1. Okay, 1.2 mm tu adalah D1. Okay, D2. Okay, D2 adalah panjang, total panjang semua tu, awak minus dengan void tu, itu adalah D2. Boleh faham ke? D2 adalah distance yang tidak melibatkan void. Berapa? Macam tu lah maksud dia. So di sini kita, okay, tak apalah, awak tengok, saya buat dulu je. Okay, untuk question 10. So D1 adalah, kita ambil void tu lah 1.2 mm daripada soalan. Okay, untuk dapat D2, D2 adalah distance yang tidak melibatkan void. So dia punya panjang total dia adalah 15 mm. Awak minus lah 1.2 mm, dapatlah 13.8 mm. Okay. Dan gunalah formula V equals to V D1 over D1 plus epsilon naught per epsilon 1 D2. Masukkan je, senang je. Cuma kat sini yang tricky dia, awak perlu cari D1. D1 mungkin diberi D2 tu. Awak tolak je. Kalau lah soalan beri unit lain, awak tukar lah, convert lah ya. Okay, so dapat masukkan je V equals to V1 ni. V1 equals to, okay, masukkan V D1 is 1.2. D1 is 1.2 plus epsilon naught. Epsilon naught. Epsilon 1 is epsilon naught. Epsilon, convert semua ke mm. Ya, betul. Betul Asyari. Okay, 4.7 daripada soalan. Then D2 is 13.8. Solve kan dia? Solve. Cuba solve. Okay, V1 equals to 1.2 V. Okay. Setiap step tu ada markah dia. Awak jangan gunakan kalkulator terus ya. Tulis satu-satu. Tulis. Rajin sikit. Okay. Oh, yang boleh cancel out. So kita akan dapat. Sekejap, mana dia? Eraser saya ni. Okay. 13.8 over 4.7. Then V1 awak solve kan je lah. Solve kan. Kalau dah rajin awak boleh buat lah. Ni. Solve kan dia ni. Awak akan dapat 4.136. Setiap step tu ada markah, jangan lupa. Okay. So kita nak soalan suruh cari V. Awak cari V equals to. Awak play with the equation. Nak dapatkan V dia macam mana? 4.136 V1 over 1.2. Di sini. So kita perlu dapatkan V1. V1 tu adalah voltage yang kena void tu. So diberi daripada soalan adalah breakdown strength of 70 kV peak per cm. Okay. Tu void tu, dekat void tu. Breakdown strength dia adalah 70 kV per cm. Kita unit dalam mm. Macam mana nak dapatkan mm? So berapa kV? 70 kV per cm convert kepada mm dapat berapa? Siapa boleh convert?
Okay. So kita yang ni basic, okay. Basic rasa sekolah dari 5 ya. Meter, sentimeter, milimeter. Kalau yang ni times 10, ni times 100. Kalau yang ni ke bawah bahagi 10. Ni bahagi 100. So cm kepada mm awak perlu times 10. Kalau atas awak bahagilah. Dia kena balance ya. So kita akan dapat 7 kV. So untuk 7 kV, okay, V1 equals to 7 kV. Yang tu untuk per mm. Okay, kita untuk void kita, dia punya distance dia adalah 1.2 mm. So kita akan dapat 8.4 kV. Masukkanlah dalam ni. Masukkan dalam ini. So dapatlah jawapan kita. V equals to 4.136 8.4 kV. Awak kena hati-hati tau untuk void tu, untuk cari V1 tu. Oh, 1.2 dapatlah jawapan. Okay, berapa V kita? Unit mesti dalam volt. Berapa V? Ada siapa yang masih steady dengan saya? Ataupun dah ramai yang lost? Okay, cuba bertahan, okay? Bertahan. Mental dan fizikal kena tough. Okay, berapa? Semula, Ansyari? 28.952. Yes, 28.952. K, okay, jangan lupa K. Ada K kan? Kalau awak tak letak K, Ya. kalau awak tak letak K, saya tolak markah tau, beza. Ada K dengan tak ada K. Satu K tu, banyak tau. Okay, exponent 3 ke, beza ke? Beza dia. So, dapatlah full mark dapat, okay? Okay, kita, saya rasa question 10 ni mudah saja. Awak boleh tahu formula, masukkan. Cuma hati-hati. Hati-hati dekat to determine V1. Okay, Ansyari. Ansyari bin Amran. Okay, loss dekat V. Okay, saya repeat. Loss dekat V. Okay, cuba tengok sini. Okay, bila dah sini saya rasa semua boleh. Awak play with the equation. Awak akan dapat this one. And then, how to determine V1? Baca soalan. V1 tu adalah breakdown voltage pada void tersebut. Dia bagi daripada soalan adalah 70 kV peak per cm. Dia punya breakdown strength untuk void tu adalah 70 kV peak per cm. Tapi sekarang ni semua kita punya value dalam mm. So you have to convert 70 kV peak per pm to kV per mm. So macam mana nak convert dia? Awak buka balik lah, nanti cuba check balik macam mana nak Google ke, macam mana nak convert dia. So ini ada cara saya lah. Okay, 70 kV per cm convert kepada mm. So kalau bawah ni awak kena times dengan 10. So atas awak kena bahagilah. Dia kena nak bagi balance dia tu, atas kena bahagilah. 70 kV bahagi 10 akan dapat 7 kV lah. Itu belum value for V1. Itu hanya untuk 1 mm. Berbalik pada soalan kita adalah 1.2 mm. Void kita, distance untuk void kita tu. So that's why you have to times dengan 1.2 mm. So baru dah dapat V1. Okay, hati-hati dengan V1 ni. V1 ni mungkin agak tricky sikit. Hati-hati. Okay. Boleh kan? Okay, dan masukkan. Dapat jawapan. Okay, cuba. Nanti kalau dapat soalan, hati-hati dengan unit. Ada meter ke, ada milimeter ke, kena balance. Kalau awak convert dalam milimeter, semua kena dalam milimeter. Kalau dalam cm, semua dalam cm macam tu. Kena balance, okay? Kena standardize semua. Okay. Okay, dan question number 10. Masih bertahan ke? We move to last question. Oh, tak last lagi je. Tak apa.
Ini saya rasa tak ada apa-apa, simple saja. Okay, saya harap kamu nak rest ke? Okay, kita rest kejap je. Okay, saya stop dulu lah.